Assalamualaikum, hari ini saya nak share dengan tuan-tuan semua tentang teknologi terkini dalam sistem kuasa solar yang dipanggil sebagai microinverter dan ada juga yang panggil sebagai rooftop solar inverter sebab kedudukan pemasangan inverter ni adalah di atas bumbung di bawah solar panel. Untuk demo hari ini, kita ada solar panel array 1600 watt dengan menggunakan 4 keping solar panel 400 watt. Dan panel yang kita gunakan hari ini pun dalam kategori premium grade solar panel. Sekejap lagi saya akan ceritakan juga tentang solar panel ni. Maksimum output power daripada micro inverter ni adalah 1500 watt dan inverter ni digunakan untuk pemasangan grid tie. Maksudnya dia akan sambung kepada power yang sedia ada dekat dalam rumah kita. Sebagai contoh, dekat rumah kita ada power TMB. Jadi output daripada micro inverter ni kita akan sambungkan terus pada ACDB ataupun AC distribution box yang sedia ada dekat dalam rumah kita. Dan apa yang menariknya dengan penggunaan micro inverter ni adalah untuk sistem grid tie menggunakan micro inverter ni kita tak perlukan bateri, dan seperti mana yang kita tahu, kos yang paling tinggi untuk sistem kuasa solar ni adalah kos bateri. Cuma ada satu kelemahan untuk sistem on grid tanpa bateri ataupun tanpa energy storage system ni, yang mana kita tak ada simpanan tenaga. Maksudnya pada waktu siang kita akan gunakan power daripada sistem solar ni, dan pada waktu malam kita akan gunakan power yang sedia ada, power daripada TMB. Jadi kalau tuan-tuan bercadang untuk pasang sistem kuasa solar yang ada backup bateri, sistem ni tak sesuai dengan tuan-tuan, dan sistem ni desainnya hanyalah untuk mengurangkan jumlah penggunaan elektrik pada waktu siang dan secara tak langsung akan mengurangkan bil elektrik tuan-tuan. Inilah dia micro inverter yang kita akan gunakan hari ini daripada Hoyt Miles model HM1500. 1500 tu bermaksud maksimum power adalah 1500 watt. Dia ada lagi 2-3 model, sebagai contoh HM1200 yang tu maksimum output power adalah 1200 watt. Yang ni HM1500 maksimum output power adalah 1500 watt. Kita tengok dulu apa terminal-terminal yang ada untuk kita buat sambungan nanti. Untuk model HM1500 ni, maksimum jumlah solar panel yang kita boleh sambungkan adalah 4 keping solar panel. Sebab tu kita tengok dekat sini. Ini adalah untuk sambungan solar panel yang pertama, solar panel yang kedua, solar panel yang ketiga dan untuk sambungan solar panel yang keempat. Untuk kabel yang besar ni adalah AC output. Dekat sinilah kita akan dapat output AC 240 volt dan kita akan sambungkan kepada DB yang sedia ada dalam rumah kita. Dan yang ni pula, ini adalah untuk kita serieskan lebih daripada satu micro inverter. Dekat sinilah kita akan sambungkan. Sebagai contoh, ini adalah output daripada micro inverter yang pertama, kita akan sambungkan dekat sini. Jadi sambungan micro inverter ni adalah secara siri. Dan sama juga kalau kita ada 3 ataupun 4 micro inverter, sambungannya adalah siri. Untuk sambungan lebih pada satu micro inverter tadi tu adalah sambungan secara siri dari segi layout sahaja, tapi dekat dalam ni sambungannya adalah secara paralel. Sebab tu kita akan dapat juga 240 volt AC walaupun kita gunakan lebih daripada satu micro inverter. Berbeza dalam series untuk solar panel. Kalau sambungan siri untuk solar panel, voltage akan berganda. Tapi yang ni dikatakan secara siri ni dari segi konsep dan juga layout sambungan sahaja. Bagi tuan-tuan yang pernah pasang sistem kuasa solar, saya rasa tuan-tuan pun boleh agak apa komponen, apa modul yang ada dalam micro inverter ni. Dekat dalam micro inverter ni ada built-in MPPT solar charge controller dan juga modul untuk inverter. Maksudnya dekat sini kita sambungkan solar panel dekat sini. Dia akan masuk kepada solar charge controller dan terus akan convert kepada AC 240 volt. Pada bahagian sini kita ada wireless antenna untuk kita create connection dengan satu lagi device yang dipanggil sebagai DTU ataupun data transfer unit. Saya akan tunjukkan juga macam mana tuan-tuan nak gunakan DTU ni nanti. Dan fungsi DTU ni adalah untuk kita monitor micro inverter ni dan untuk kita set up sama ada kita nak export power ataupun zero export. Saya akan ceritakan dengan detail apa yang dimaksudkan dengan zero export ataupun export power keluar ni. Dan lagi satu peralatan yang kita perlukan untuk function zero export ni adalah power meter. Dan apa yang dimaksudkan dengan zero export ni, maksudnya walaupun kita menghasilkan jumlah tenaga yang banyak pada waktu siang hari, power tersebut dia tak akan keluar kepada power TMB. Maksudnya power tu takkan keluar daripada rumah kita. Dan kenapa kita perlukan zero export ni? Sebab kalau kita buat pemasangan sistem ni tanpa permit daripada TMB dan power kita keluar pergi ke TMB, kita boleh dikenakan saman. Jadi sebab tu penting kalau kita nak pasang sistem ni, kita kena ada function untuk zero export
supaya power tersebut takkan keluar kepada TNB. Kecuali kalau tuan-tuan dah register ada permit untuk program di bawah NIM, tuan-tuan boleh gunakan untuk export. Tapi untuk setup ni apa yang saya akan buat? Saya akan buat zero export. Dari segi sambungan solar panel, bagi microinverter ni, sambungan solar panel adalah secara selari. Sebelum ni, untuk sistem on-grid, kebiasaannya orang gunakan string inverter. Untuk string inverter, sambungan solar panel adalah secara siri. Berbeza dengan microinverter. Microinverter ni sambungan solar panel adalah secara selari ataupun parallel. Dan kelebihan sambungan secara selari ni, katakanlah salah satu solar panel tu rosak ataupun terlindung, solar panel yang lain masih lagi boleh berfungsi seperti biasa pada kadar yang optimum. Berbanding dengan string inverter yang mana sambungan secara siri, bila ada salah satu solar panel yang rosak, dia akan efek ke semua sekali solar panel yang ada. Untuk spesifikasi, brand tadi Hoyle Miles, model HM1500, 1500 watt dan untuk sambungan 4 keping solar panel. Pada bahagian input, maksimum input voltage, maksudnya input daripada solar panel adalah 60 volt. Dan dekat dalam microinverter ni ada MPPT Solar Charge Controller dan MPP range adalah pada 36 hingga 48 volt. Dan startup voltage adalah 22 volt DC. Maximum continuous input current adalah 11.5 amp untuk setiap panel. Maksudnya 4 darab 11.5 amp. Dan yang paling penting, continuous output power adalah 1500 VA. Bersamaan dengan 1500 watt sebab power factor untuk microinverter ni adalah 1. Dan pada bahagian output sama ada 220 volt, 230 volt ataupun 240 volt AC kita boleh set. Dan sama juga dengan output frekuensi sama ada 50 ataupun 60 Hz. Saya akan tunjukkan dulu cara untuk kita pasangkan microinverter ni dan kedudukan microinverter ni dekat railing. Kedudukan untuk pemasangan microinverter ni adalah di bahagian bawah pada solar panel dan berada di tengah-tengah. Dan lagi satu yang paling penting, pastikan bahagian yang berkilat ataupun berwarna silver ni menghadap ke atas. Okey, untuk demo pemasangan ni memandangkan kita cuma ada satu saja microinverter. Dan jadi pada bahagian ni, bahagian yang biasanya kita akan sambungkan kepada microinverter yang seterusnya ni, bahagian ni kita kena buat termination, kita kena tutup bahagian ni. Jadi dekat sini saya akan pasangkan dengan AC end cap. Kemudian lagi satu untuk kabel AC out. Kabel AC out ni lebih panjang berbanding dengan kabel untuk kita sambungkan kepada microinverter seterusnya tadi. Kabel ni memang agak panjang. Dan bahagian ni lah yang akan kita sambungkan kepada DB. Kemudian baru kita akan sambungkan kepada DB dan kita akan pasangkan power meter untuk setting zero export. Dan kalau kita nak panjangkan lagi pada bahagian output ni, kita boleh gunakan AC extension cable ni. Kita akan sambung. So kabel lebih panjang. Saya akan sambungkan pada satu keping solar panel dulu. Positif dan lagi satu untuk negatif. Dan sebenarnya dekat bawah sini ada lampu LED berkelip menandakan inverter ni dah hidup. Cuma kat sini susah nak nampak. Okey, saya dah siap pasangkan untuk panel 3 dan juga panel 4. Cuma sekarang lagi satu panel lah, panel yang kedua yang dekat sini. Okey, dah siap sambungan untuk keempat-empat panel ni. Okey, DTU saya dah mount tapi saya belum buat apa-apa sambungan dan juga setup lagi. Dan dekat sini kita ada DB box. DB box ni sama dengan DB box yang ada dekat dalam rumah kita. Dan sekarang ni kita akan mula tambah lagi satu barang yang kita panggil sebagai power meter. Dan fungsi power meter ni lah, okey, dia macam ni. Dia lah yang akan tengok berapa jumlah penggunaan tenaga yang kita perlukan dekat rumah kita. Dan dia akan bagi signal kepada DTU dan DTU akan bagi signal kepada kita punya microinverter untuk hasilkan tenaga setakat mana yang kita perlukan saja. Dan sebab itulah kita tak akan export power ni keluar
Sebab microinverter akan hasilkan tenaga berdasarkan keperluan kita sahaja. Power meter ni adalah peralatan elektrik. Jadi dia perlukan power untuk hidup. Jadi kita akan sambungkan dulu, kita akan bagi power dulu untuk hidupkan power meter ni. Jadi saya akan buka, kita akan buat sambungan untuk hidupkan power meter ni. Penyambungan kabel untuk hidupkan power meter ni mudah saja. Dekat sini ada terminal nombor 3 dan terminal nombor 4. Terminal nombor 3 ni adalah untuk sambungan kabel live. Saya sambungkan pada MCB 6M. Kemudian untuk nombor 4 adalah untuk neutral. Saya sambungkan pada neutral dekat DB box ni. Dan untuk power meter ni tak perlukan earthing kabel, cuma perlukan live dan neutral sahaja. Kemudian kita perlu pasangkan lagi satu, kita panggil sebagai CT transformer ataupun current transformer. Untuk current transformer ni dia cuma ada dua kabel, biru dan juga putih. Untuk kabel yang warna putih, pin nombor 5. Dan kabel yang warna biru untuk pin nombor 6. Untuk CT sensor ataupun current transformer sensor ni kita akan pasangkan pada kabel live dekat kabel utama yang masuk ke DB. Biasanya kalau dekat rumah kita, inilah kabel yang akan pergi dekat meter. Tapi dekat sini konsep yang kita buat ni sama macam sub DB lah. Jadi saya akan sambungkan pada kabel live ni sebab ni adalah kabel live utama yang masuk ke DB. Untuk pemasangan current transformer ni, tuan-tuan kena pastikan anak panah ni menghala keluar, menghala ke meter TMB dan bukannya menghala ke DB. Akan balik breaker tadi untuk soket plug dan juga untuk kita punya power meter. Dan sekarang saya akan cuba untuk hidupkan kita punya blower ni. Meter dah hidup, kita cuba tengok berapa jumlah penggunaan tenaga sekarang. Sekarang ni kita tengah guna dalam 670 watt. Dan kalau kita pasang meter ni dekat DB rumah kita, banyak peralatan yang kita tengah on, kita akan nampak nilai watt ni lebih tinggi lah. Ini sebab satu blower saja lebih kurang dalam 600 watt. Untuk sambungan antara power meter dengan DTU, dekat sini ada label A dan juga B. Untuk A ni kabel warna oranye dan B ni untuk kabel warna putih dan oranye ni. Daripada power meter tadi kita sambung terus dekat kita punya DTU pada bahagian belakang ni. Dekat sini yang oranye tadi adalah untuk A dan lagi satu ni adalah untuk B. Tapi untuk sambungan ni tuan-tuan jangan risau, dalam manual memang ada detail wiring untuk tuan-tuan buat sambungan ni. Okey, sambungan yang terakhir dekat DB box ni adalah untuk kabel ACN. Ini adalah kabel output daripada microinverter. Kita akan sambungkan dekat DB ni. Tapi dekat sana saya dah cabut konektor tu. Saya nak buat sambungan dulu, kemudian baru kita akan pasang balik. Ini adalah kabel output power, output AC daripada microinverter. Untuk sambungan kabel output daripada microinverter ni, earthing kita akan sambung dekat earth. Kemudian untuk live kita akan sambung dekat DB kat atas ni. Dan untuk neutral kita akan sambung dekat neutral dekat sini. Konsep ni sama macam kita buat wiring untuk plug point yang baru ataupun untuk bahagian load. Cuma bezanya kat sini, power akan masuk kat sini melalui MCB ni. Berbanding dalam wiring yang biasa, power akan keluar dari MCB pergi kepada load. Jadi sambungan kat sini sama saja. Live dekat live, neutral dekat neutral, earth dekat earth. Dah siap buat semua sambungan dekat DB ni, jadi bolehlah kita pasangkan balik cover untuk DB box ni. DTU ni pun perlukan power, jadi kita akan pasangkan adapter untuk power up DTU ni. Onkan balik breaker. Tapi breaker untuk sambungan kepada microinverter kita offkan dulu, kita jangan onkan dulu. Untuk power meter kita boleh on kan. Untuk kita set up DTU ni, first kita kena ambil dulu nombor siri. Dan ini dibagi sekali dengan installation map. Kita ambil nombor siri dekat belakang kita punya DTU ni. Dan kita lekatkan dekat installation map. Jadi mudah untuk kita rujuk sekejap lagi untuk nombor siri DTU. Dan sama juga dengan microinverter, kita kena ambil balik dia punya nombor siri. Dan untuk DTU kita lekatkan kat sini. Ini nombor siri yang ada dekat kita punya microinverter. So untuk panel 1, 2, 3, 4. So kita lekatkan kat sini lah untuk mewakili panel 1 sampai panel 4. Dan kalau kita dah lebih daripada 1 microinverter dan solar panel pun ada lebih, kita akan lekatkan dekat sini pula. Ini dipanggil sebagai installation map.
Okey, untuk kita set up DTU ni, untuk kita set up DTU punya configuration, nak buat zero export dan juga untuk monitoring. Hoyman ni digunakan cloud monitoring, jadi kita perlukan akses kepada internet. Ni saya gunakan 4G modem. So dekat sini kita akan sambungkan dekat LAN port. Dan sebenarnya dekat DTU ni kita ada dua option, sama ada tuan-tuan nak gunakan Wi-Fi untuk connection ni ataupun nak gunakan LAN kabel. Tapi bagi saya lebih prefer gunakan kabel. So dekat belakang ni kita akan masuk dekat port Ethernet. Itu saja untuk network configuration untuk dapatkan akses internet. Okey, untuk setup ni saya akan gunakan laptop lebih besar, lebih mudah saya nak nampak. First tuan-tuan kena pergi dekat website hallmiles.com, kemudian pergi pada monitoring login. Dan akaun untuk tuan-tuan login ni, akaun ni bila tuan-tuan beli microinverter, tuan-tuan akan dapat sekali akaun ni. Dia ada dua akaun, satu akaun sebagai installer dan lagi satu sebagai owner. Maksudnya installer ni kita yang pasang, owner adalah tuan rumah. Ni saya akan login menggunakan akaun installer yang saya dapat. Login. Okey, dekat sini first kita akan create dulu plan. Create plan. Ini nama saya letak je lah, aquaponic. Plan type residential. Capacity sebab kita ada solar panel 1600 watt bersama dengan 1.6 kW. So saya akan letak 1.6. Dan location ni penting jugalah untuk monitoring nanti, takut kita dapat masa yang tak tepat. Lagi satu time zone kena pilih +8 Kuala Lumpur, country Malaysia, yang ni tak payahlah. Kemudian klik pada next. Okey, sekarang ni kita kena create pula owner, maksudnya tuan rumah lah, tuan rumah yang nak monitor sistem ni nanti. So kita create owner. Login account saya letak owner, password, full name, tuan rumah, confirm. Oh, exist maksudnya mungkin orang dah guna kot nama owner ni, so kita letak nama lain lah, tuan rumah juga, confirm. Ok, sukses. Kemudian kita klik pada next. Ok, seterusnya kita nak kena add device satu persatu. Kita kena add DTU, nak kena add microinverter, dan lagi satu kita kena add juga kita punya power meter. Klik pada add device. DTU serial number yang tadi kita ambil tadi, yang kita lekat dekat kita punya installation plan ni, kita kena masukkan dulu nombor siri untuk DTU. Kemudian lagi satu nombor siri untuk microinverter. Save. Ok, sekarang dah ada DTU dan juga microinverter. Klik pada next. Layout design, yang ni kita make it simple je lah, confirmkan apa yang ada je. Ok, sekarang dah ada untuk 1, 2, 3, 4 panel sebab kita dah sambungkan. Untuk kita punya microinverter ni, bila kita dah sambungkan pada solar panel, dia dah ada power, dia akan dalam keadaan on lah. Ok, klik pada next. Yang ni di array semua ni kita biarkan dulu, make it simple. Yang ni tak perlu, kita klik next. Ok, dekat sini kita ada untuk enable export management. Ni yang kita nak buat. Kita enablekan export management. Single phase. Ok, kedudukan meter kita ni adalah pada grid. Grid adalah untuk B, yang meter B ni. Sebab kita pasang tadi, kita pasang clamp tu dekat sebelum masuk ke DB, itu consider meter pada grid. So kita kena pilih grid B, grid meter B. Dan kita kena masukkan siri number. Siri number ni adalah siri number yang ada dekat power meter 44193. Kalau kita nak kosongkan, maksudnya kita tak nak export langsung power ni, dekat sini kita letak saja kosong. Next. Next. Untuk currency ni tak payahlah. Complete and active the plan. The view. Ok, dekat sini kita mungkin akan dapat alarm sebab kita belum sambungkan lagi power output daripada kita punya microinverter. Ok, kalau kita tengok pada device, sekarang ni pada bahagian microinverter kita ada alarm sebab kita belum sambungkan lagi kepada microinverter, belum ada power yang masuk daripada microinverter. Jadi saya akan buat sambungan. Kita sambungkan dulu kabel AC out ni.
Kemudian saya akan naikkan mereka ni untuk sambungkan output daripada microinverter kepada DB ni. Kita cuba refresh untuk tengok alarm clear ataupun tak. Dan kebiasaannya selepas kita buat sambungan dia akan ambil masa 2 minit. Okay, masih belum lagi. Ok, kita cuba tengok semula. Load masih lagi on. Saya onkan blower tu. Ok, dekat sini kita dah nampak. Sekarang ni load ni, blower ni tengah gunakan 249 watt. Inverter hanya keluarkan ataupun hanya produce output daripada solar panel tu sebanyak 249 watt juga. Kalau load kita semakin rendah, dia akan keluarkan power yang lebih rendah, dan kalau semakin tinggi dia akan keluarkan power yang lebih tinggi. Sebagai contoh, katalah load kita ni 1000 watt dan pada masa tu matahari pun cerah, jadi inverter pun akan keluarkan 1000 watt juga. Dia tak akan keluarkan lebih daripada load ataupun lebih daripada tenaga yang kita perlukan. Jadi secara tak langsung, power yang kita hasilkan ni dia tak akan keluar, dia tak akan export keluar langsung masuk kepada TMB. Itulah yang dimaksudkan dengan zero export. Okey, seterusnya tentang solar panel yang saya gunakan hari ini. Solar panel yang saya gunakan ini daripada Qcell, dan apa yang menarik dengan Qcell ni, Qcell ni digunakan teknologi daripada Jerman dan kilang adalah dekat Malaysia, dekat Cyberjaya. Model panel ni QPIC 2 BLK ML-G10 400. BLK ni maksudnya black. Ini memang premium edition, special edition. Pada bahagian depan ni semuanya warna hitam, dan ini panel ni adalah generasi ke-10 dan maksimum power adalah 400 watt. Dan sebenarnya untuk solar panel yang dikilangkan di Malaysia ni, pasaran solar panel ni adalah untuk negara-negara di sebelah US dan juga Europe. Sebab untuk US dan Europe, solar panel daripada China tak boleh masuk ke pasaran tersebut. Jadi kilang-kilang yang di Malaysia ni, panel ni akan dibawa ke US dan juga Europe. Jadi kita dekat Malaysia ni, kalau kita beli solar panel Qcell ni, kita beruntung sebab panel yang kita beli tu adalah panel yang sangat berkualiti, sebab dia punya QC memang sangat ketat. Jadi kalau kita beli panel Qcell ni dekat Malaysia, kita akan dapatlah panel yang berkualiti. Saya akan letakkan link dekat bawah, dekat video description. Okey, masa saya beli solar panel ni, saya beli dekat Kajang, dekat M&A Gadget. Masa tu sempatlah saya sembang agak panjang jugalah dengan Cik Anwar M&A Gadget. Dan apa yang dia bagi tahu, selepas ni mungkin Qcell ni dia tak akan jual lagi dekat untuk pasaran Malaysia, dan semua panel yang dihasilkan oleh Qcell dekat Cyberjaya dekat Malaysia ni akan dieksport keluar ke US dan juga Europe. Jadi selepas ni mungkin agak susahlah kita nak dapatkan solar panel dari Qcell ni. Dan ikut pada dia bagi tahu dia pun dah tak banyak stok. Kalau tak silap masa tu ada 50 keping. Saya dah beli 4. So ada lagi dalam 46 keping lah. Jadi kalau tuan-tuan memang perlukan solar panel yang besar macam ni, tuan-tuan kena cepat sebab selepas ni memang dah tak ada lagi dah. Okey, nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Koponik Malaysia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.